Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berjumpa kembali pada hari ini. InsyaAllah kita bersama-sama akan belajar bahasa Arab, khususnya tasrif, iaitunya muka surat 72. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baiklah, tuan-tuan semua, bagi tuan-tuan yang sudah hadir bersama dengan kita, hayya nabda darsana al-yawm bi qiraati suratil Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi tuan-tuan semua, sebelum kita mula, saya nak tanya kepada tuan-tuan, adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Adakah suara saya jelas ke tidak? Kalau tak jelas, maknanya saya boleh adjustkan dulu. Macam mana tuan-tuan, jelas ke tidak? Jelas insya-Allah ya. Okey, kaifa halukum ayuhas sadatul kiram? Waalaikumsalam Puan Nurmah, syukran. Kaifa halukum ayuhas sadatul kiram? Apa khabar tuan-tuan semua? Alhamdulillah jelas ya. Alhamdulillah. Syukran Puan Nurmah. Okey, jadi tuan-tuan, insya-Allah hari ini kita akan belajar tasrif. Okey, alhamdulillah bil khair. Syukran Puan. Jadi sekarang kita belajar tasrif muka surat 72. Muka surat 72. Muka surat 72 ya. Okey. Muka surat 72, ini wazan dia adalah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu, sorry. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu ya tuan-tuan ya. Jadi muka surat 72, kita akan belajar wazan fa'ala yaf'ilu. Contoh perkataan yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu adalah jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Contoh perkataan ya. Fa'ala yaf'ilu, jalasa yajlisu. Ini contoh perkataan ni. Jalasa yajlisu ni perkataan ikut wazan fa'ala yaf'ilu. Maknanya duduk ya, duduk. Sekarang tuan-tuan, kita nak mencari binat ni. Kita dah bercerita pasal wazan, sekarang saya nak tanya pada tuan-tuan pasal binat. Cuma, saya nak tahu dulu, apa kata dasar daripada jalasa yajlisu tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar jalasa yajlisu? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Jalasa yajlisu. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Jalasa yajlisu. Apa kata dasar dia? Senang saja. Okey, sila tuan-tuan semua yang sudah hadir boleh jawab. Yang ragu-ragu boleh juga jawab, tak apa. Silap tak apa. Ada boleh jawab? Kata dasar dia? Kata dasar dia adalah yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam. Boleh juga tengok pada fi'il mudhari' boleh juga, tak ada masalah. Maknanya tuan-tuan semua, kalau kita tengok dekat sini ni, yang sejajar dengan fa adalah jim, yang sejajar dengan ain adalah lam, yang sejajar dengan lam adalah sin,
Maknanya jim, lam dan sin itulah kata dasar dia tuan-tuan semua. Masya Allah, terbaik. Betul. Tuan Muhammad Suhail, terbaik. Betul. Jadi kata dasar dia adalah jim, lam dan sin tuan-tuan ya. Terbaik. Sekarang tuan-tuan, kalau kita dah tahu kata dasar, barulah senang kita nak cari, barulah kita boleh cari tahu bina dia. Apa bina dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sorry. Apa bina dia tuan-tuan? Bina dia lagi ni. Binaul fi'li. Apa bina dia? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Apa bina dia? Ada yang boleh tahu apa bina dia? Okey, Puan Nurmah, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa ni bina dia tuan-tuan? Kalau kita nak tentukan bina, kita kena menengok, kita kena berdasarkan, menentukan bina dia berdasarkan kata dasar ya. Berdasarkan kata dasar. Jadi apa bina dia tuan-tuan? Ada lagi boleh jawab? Selain daripada Puan Nurmah, tak ada? Okey, jadi bina dia apa tuan-tuan? Bina dia adalah sahih salim. Bina dia adalah sahih salim. Sebabkan kata dasar dia jim, lam dan sin tak ada huruf L lah. Terbaik tuan-tuan semua. Okey, waalaikumsalam Puan Wirda. Jadi itu tuan-tuannya. Jadi ini kita ramai lagi tak masuk ni. Betul aja. Betul Puan Nurma. Okey, jadi kata dasar dia jim, lam, sin, bina dia adalah sahih salim. Okey, terbaik. Sekarang tuan-tuan, kita cuba masuk kepada pelajaran selanjutnya, iaitu sirah dan wazan ya. Sirah dan wazan. Macam biasa. Sekejap ya. Sirah dan wazan. Sirah, wazan. Okey, macam biasa. Sekarang saya nak tanya ni kepada tuan-tuan semua. Saya nak tanya kepada tuan-tuan semua. Apa madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya? Okey. Sini ni orang yang membawa. Sila tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya yang membawa? Sila. Apa bahasa Arabnya yang membawa? Yang membawa. Sila tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya yang membawa? Sila. Orang yang membawa. Sila. Madza naqulu fil lughatil arabiyyati? Orang yang membawa ataupun yang membawa. Betul Puan Siti Mazmin, Tuan Azizi, terbaik. Ada lagi yang nak jawab? Madza naqulu fil lughatil arabiyyati? Yang membawa. Orang yang membawa. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Orang yang membawa ataupun yang membawa. Okey, sini yang membawa, yang menyerang, sama juga. Okey, Puan Nurma, Puan Wirdah, terbaik. Ada lagi yang nak jawab? Tak ada. Jadi tuan-tuan semua, bahasa Arabnya adalah hamilun. Hamil. Jadi kalau hamil itu maknanya yang membawa lah. Membawa ya, orang yang membawa. Sekarang tuan-tuan, terbaik ya. Sekarang tuan-tuan semua, hamilun, apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Apa sirah dan wazan dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Hamilun itu apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Ada boleh jawab? Ada? Okey. Ramai. Okey, masya-Allah. Puan Siti Mazmin terbaik. Tuan Azizi terbaik. Puan Wirdah terbaik. Tuan Muhammad Suhail terbaik. Betul? Ada lagi nak jawab?
Apa sirah dan wazan dia? Okey, Puan Aminah terbaik, Puan Nurmah terbaik, Puan Zainab terbaik. Masya Allah. Terbaik tuan-tuan semua ya. Jadi sirah dia adalah ismul fa'il. Ismul fa'il. Wazan dia apa tuan-tuan? Wazan dia adalah fa'ilun. Wazan dia adalah fa'ilun. Wazan dia itunya fa'ilun. Sirah dia ismul fa'il. Jadi tuan-tuan semua, apa bahasa Arabnya orang yang membawa atau yang membawa itunya hamilun. Lepas tu apa sirah dia ismul fa'il. Lepas tu apa wazan dia fa'ilun. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan kena fahamkan sirah, kena tahu wazan dan kena tahu makna daripada perkataan tersebut. Macam tu tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tidak? Tulis dalam ruang komen. Faham ke tidak? Ini yang pertama ya. Memahami sirah, wazan dan makna perkataan. Faham ke tidak tuan-tuan? InsyaAllah faham ya. Okey. Kita teruskan. Kalau faham kita teruskan. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Yang dicuci, yang dibasuh, yang dicuci ataupun yang dibasuh. Alhamdulillah, syukran. Apa bahasa Arabnya yang dicuci, dicuci ataupun dibasuh? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya yang dicuci ataupun yang dibasuh? Dicuci ataupun dibasuh. Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya yang dicuci ataupun yang dibasuh? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Okey, Tuan Azizi terbaik, Puan Siti Mazmin terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa bahasa Arabnya yang dicuci ataupun yang dibasuh? Puan Zainab sedikit lagi, belum. Puan Wirdah pun juga belum. Puan Aminah terbaik. Ada lagi nak jawab? Puan Wirdah, okey betul, silap. Ada lagi nak jawab? Tak ada. Mausulun, Puan Nurmah terbaik. Jadi bahasa Arabnya adalah mausulun. Mausulun. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Maknanya adalah yang dicuci ataupun yang dibasuh. Okey, Puan Zainab terbaik. Okey, terbaik tuan-tuan ya. Itu bahasa Arabnya. Sekarang tuan-tuan, saya nak tanya, betul ada wow, ada wow dia. Betul Puan Zainab ada wow ya. Sebabkan yang dicuci, yang dibasuh. Kalau Puan Zainab buat magsalun, kalau magsalun itu tu maknanya pencucian ataupun cuci. Itu makna magsalun. Itu kata nama terbitan tu. Tapi kalau gunakan wow itu barulah yang dicuci. Sekarang betul Puan Wirdah terbaik. Sekarang tuan-tuan, saya nak tanya kepada tuan-tuan, apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Apa sirah dan wazan dia? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Apa sirah dan wazan dia? Sila tulis dalam ruang komen. Sirah dan wazan dia. Anda boleh jawab sirah dan wazan dia. Jadi maghsulun yang dicuci ataupun yang dibasuh. Sekarang apa sirah dan wazan dia? Betul Puan Syariah. Syariah betul. Puan Zainab betul. Tuan Azizi betul terbaik. Puan Siti Mazmin terbaik. Isim fa'il. Isim fa'il tu Puan Siti Mazmin, salah type mungkin ya. Puan Nurmah terbaik. Okey. Jadi sirah dia dan wazan dia, sirah dia adalah ismul maf'ul. Sirah dia adalah ismul maf'ul. Betul. Puan Aminah terbaik. Puan Wirdah terbaik. Puan Siti Mazmin betul, salah type tadi ya.
Okey, jadi sirah dia isim maf'ul. Wazan dia apa tuan-tuan? Wazan dia adalah maf'ul. Wazan dia apa? Wazan dia adalah maf'ul. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi wazan dia adalah maf'ulun. Sirah dia ismul maf'ul. Perkataan dia adalah maghsulun. Macam tu tuan-tuan ya. Okey, alhamdulillah. Okey, macam mana yang ni tuan-tuan? Jelas ke tidak jelas? Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jadi tuan-tuan, dalam belajar tasrif macam ni, kita kena tahu apa sirah perkataan, apa wazan dia dan apa makna dia. Macam tu ya. Alhamdulillah jelas ya. Okey, kalau jelas, kita teruskan kepada latihan. Kita teruskan kepada latihan yang ada dalam tabel, dalam tabel yang ada pada muka surat 72. Kita buat latihan ya. Okey, yang pertama, nombor 3, sorry. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Kita cuba sama-sama ya. Nombor 3. Okey. Alat dunia. Alat dunia yuhinuka. Okey. Yang pertama tuan-tuan kena cari yang ni ya. Okey, ini kita dalam tasrif dulu ya. Tasrif dulu. Okey. Sekarang tuan-tuan, apa yang warna kuning ni? Warna kuning tu apa fi'il madhi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madhi dia tuan-tuan? Yang warna kuning tu. Apa fi'il madhi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madhi dia tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua, apa fi'il madhi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Okey. Terbaik. Puan Siti Mazmin, Puan Zainab, Puan Wirdah, Puan Nurmah. Terbaik. Okey, ada lagi nak jawab? Apa fi'il madhi dia? Puan Aminah. Terbaik. Jadi fi'il madhi dia adalah harasa. Harasa ya. Betul. Jadi harasa. Ini ni maknanya adalah tamak. Maknanya tamak ya. Okey, tamak. Okey, sekarang tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Kata fi'il madhi adalah harasa. Sekarang tuan-tuan, apa sirah dia? Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Boleh tuan-tuan agakkan saja dulu. Nanti kita jawab sama-sama. Masya Allah. Puan Siti Mazmin, isim masdar. Terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa sirah dia tuan-tuan? Tuan Azizi, isim masdar. Puan Zainab, fi'il madhi. Boleh juga. Ada lagi nak jawab? Ada lagi? Tak ada? Okey. Tak ada lagi nak jawab? Apa sirah dia? Okey. Ada dua jawapan. Ada jawab fi'il madhi. Ada yang cakap itu adalah masdar. Ada cakap itu masdar. Okey, yang mana satu? Yang mana satu yang betul? Okey. Kalau fi'il madhi, maknanya sini harasa. Harasaka. Jadi kalau harasa maknanya tuan-tuan semua, dia tamak. Kalau harasa kan dia telah tamak. Dia kan, harasa tu kan fa'ilin mustatir huwa. Dia telah tamak akan engkau. Dia telah tamak akan engkau. Tak sesuai tuan-tuan. Tak sesuai. Kalau harasa, kalau dia fi'il madhi, maknanya dia telah tamak akan engkau. Ka tu jadi maf'ul bih. Dia telah tamak akan engkau. Tak sesuai tuan-tuan. Tak sesuai. Tak sesuai ya. Jadi dia telah tamak akan engkau. Maknanya tak sesuai fi'il madhi dia. Kalau tamak tu mungkin tamak dengan harta, bukan dengan manusia.
Dia telah tamat dengan engkau. Bukan yang ni ya. Dia tak boleh ya. Tamak akan berbuat kebajikan, tamak akan yang baik-baik bolehlah. Tamak akan ilmu boleh. Okey, jadi dia telah tamak akan engkau. Maknanya tak sesuai. Kalau fi'il madi tak sesuai. Kalau masdar. Jadi kalau masdar, ketamakanmu. Baru betul. Ketamakanmu. Masdar baru betul lah. Jadi sirah dia adalah isim masdar. Atau masdar ya. Itu sirah dia tuan-tuan ya. Okey, isim masdar. Okey, sekarang tuan-tuan, apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Kalau dalam kitab, tulisan dia hirsan. Betul ya, hirsan. Hirsan dalam kitab ya. Maknanya sini hirs. Satu tu nantilah kita bagi baris dia. Satu tu pada ilmu nahu lah kita bagi baris dia. Jadi kita setidaknya tahu hirs. Ataupun kalau dia seorang-seorang tu nama hirsan ya, betul ya? Hirsan wazan. Jadi hirsan ni tuan-tuan, apa ni wazan dia tuan-tuan? Hirsan. Apa tu wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia? Hirsan tuan-tuan. Jadi hirsuka tu maknanya hirsuka maknanya ketamakanmu. Sekarang tuan-tuan, apa wazan daripada hirsan? Apa wazan daripada hirsan? Sila tuan-tuan. Apa wazan dia tuan-tuan? Wazan ni tuan-tuan yang kena carilah. Tuan-tuan yang kena buat. Puan Nurmah terbaik. Puan Zainab. Itu yaf'ulu tu fi'il mudhari' ya. Belum lah ya. Positif. Okey, jadi apa wazan dia tuan-tuan? Wazan dia senang saja. Ha ni sejajar dengan fa. Kita bagi fa. Ra ni sejajar dengan ain. Kita bagi ain. Sad ni sejajar dengan lam, kita bagi lam. Lepas tu bagi alif dia sebabkan dia ujung dia tanwin kan. Jadi dia baris dia sama kan ya. Baris dia hirsan, maknanya sini fi'lan. Fi'lan. Jadi tuan-tuan kalau nak mencari wazan, tuan-tuan kena tahu yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain dan sejajar dengan lam, kena cari tahu tu ya. Macam yang kita buat pertama kali tadi ya. Kena cari yang tu ya. Jadi dia wazan dia adalah fi'lan. Okey. Lepas tu tuan-tuan, bina dia tuan-tuan. Apa bina dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa bina dia tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Apa bina dia tuan-tuan? Okey. Apa bina dia? Apa bina dia? Wazan dia kita dah dapat dah. Sekarang bina dia tuan-tuan. Apa bina dia tuan-tuan? Okey, Puan Wirdah terbaik. Ada lagi nak jawab? Okey, Puan Zainab terbaik. Puan Siti Mazmin terbaik. Okey, Puan Nurmah terbaik. Jadi yang sejajar dengan fa adalah ha, sejajar dengan ain adalah ra, yang sejajar dengan lam adalah sad. Maknanya tak ada huruf ilah, maknanya dia sahih salim. Okey, terbaik tuan-tuan semua ya. Terbaik. Okey, sekarang tuan-tuan kita dah selesaikan tasrif dia tuan-tuan. Dah selesaikan tasrif. Maknanya kita dah jumpa fi'il madi dia adalah harasa, sirah dia ismul masdar, wazan dia hirsan, maka wazan dia adalah fi'lan, bina dia sahih salim. Untuk tasrif ni tuan-tuan, faham ke tidak faham tuan-tuan? Untuk tasrif ni, faham ke tidak faham? Macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tidak faham? Untuk tasrif ni. Faham ya? InsyaAllah. Okey. Okey tuan-tuan ya. Kalau faham, mana kita kena masuk kepada nahu dia. Okey. Hirs. Hirs ni jadi apa ni tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Hirs. Hirs tu jadi apa tuan-tuan? Apa jawatan dia dalam ilmu nahu tuan-tuan? Dalam kitab fa'lan Ustaz. Memang masdar ni tuan-tuan, macam kita bincang, masdar dia tak tetap dengan satu wazan. Masdar ya. Kalau masdar ni dia tak tetap dengan satu wazan. Sebab tu tuan-tuan, masdar dia tak ada merujuk kepada satu wazan. Wazan ni banyak. Kita yang kena buat. Macam dekat sana tu ada
Rujuan. Rujuan tu wazan dia bukan fa'lan tapi fu'ulan. Macam tu ya. Jadi kalau masdar, kita yang kena berpandai-pandai dalam membuat wazan dia. Cara dia macam mana? Cara macam tadi itulah. Kita kena cari dulu kata dasar, baru kita susun. Okey. Alhamdulillah faham ya. Okey. Okey. Sekarang hirs. Hirs tu apa tuan-tuan? Apa kedudukan dia? Apa kedudukan dia tuan-tuan? Hirs, kedudukan dia. Dia isim masdar ya. Isim di awal ayat. Jadi apa tuan-tuan? Hirs. Jadi apa? Mubtada. Mubtada tuan-tuan, i'rab dia macam mana? Marfu'. Marfu' dengan apa tuan-tuan? Marfu' dengan apa? Marfu' bid-dhammah. Marfu' bid-dhammah tuan-tuan ya. Marfu' bid-dhammah. Maknanya sini tuan-tuan, maknanya sini hirsu ke hirsun tuan-tuan. Su ke sun. Su ke sun tuan-tuan. Gunakan tanwin ke tidak? Gunakan tanwin ke tidak sad dia. Su ke sun. Kalau marfu' dengan dhammah, maknanya sini baris depan kan? Baris depan dia su ke sun. Sila tuan-tuan. Waalaikumsalam Puan Siti Maryam. Terbaik Puan Siti Mazmin. Okey. Su ke sun. Okey, Puan Nurmah terbaik. Jadi sini ni gunakan su ya, hirsu. Kenapa tak boleh tanwin? Kenapa dia tak tanwin? Sebabkan dia adalah mudhaf wa huwa mudhaf tuan-tuan ya. Okey. Okey tuan-tuan semua? Boleh? Okey. Okey betul. Sekarang ka dia. Ka dia jadi apa tuan-tuan? Ka dia ni. Sekarang ka dia jadi apa tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Ka dia jadi apa tuan-tuan? Ka dia. Sebagai apa ka dia tuan-tuan? Ka dia. Masya Allah. Terbaik. Okey. Terbaik semua ya. Okey. Ada lagi nak jawab? Ka tu jadi apa tuan-tuan? Ka. Okey. Ada lagi? Okey. Mudhaf ilaih. Terbaik. Okey. Terbaik. Mudhafun ilaih. Okey. Terbaik. Jadi ka ni adalah mudhafun ilaih. Terbaik tuan-tuan. Jadi ketamakan, rasa tamak yang ada pada dirimu, rasa tamak milikmu atau ketamakanmu atas dunia. Ala ni apa ni aja? Tuan-tuan semua, ala ni. Sila tuan-tuan semua. Ala tu apa dia? Sila tulis dalam ruang komen. Ala tu apa? InsyaAllah senang ni. Ala ni adalah harful jar. Lepas tu ad-dunya. Ini apa ni tuan-tuan? Ad-dunya. Ad-dunya tu jadi apa jawatan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Ad-dunya tu tuan-tuan jadi apa tu tuan-tuan? Kalau ala huruf jar, ad-dunya jadi apa tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Ad-dunya tu jadi apa tuan-tuan? Betul, Tuan Azizi. Betul. Jadi isim majrur. Cuma tuan-tuan, isim majrur dia dengan apa ni tuan-tuan? Apa tanda jar dia? Apa tanda jar dia tuan-tuan? Betul dia isim majrur, tapi apa tanda jar dia tuan-tuan? Jadi betul, memang betul isim majrur tu. Tapi apa tanda jar dia? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Dia memang betul isim majrur, tapi apa tanda jar dia tuan-tuan? Tanda jar tu ada 3. Kasrah, ya dan fathah. Kalau dekat sini ni, apa tanda jar dia tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua. Ini nahwu ya. Apa tanda jar dia tuan-tuan? Ada yang boleh jawab? Tanda jarnya? Okey, fathah. Boleh? Ada lagi nak jawab? Apa tanda jar dia? Isim majrur bil apa? Bil apa? Bil fathah ke ataupun alif ke ataupun apa tuan-tuan? Okey. Majrur bil fathah. Boleh? Ada lagi nak jawab? Fathah. Okey. Ini kalau majrur fathah tuan-tuan,
Ujung dia tak fathah pun. Ujung dia alif ni. Alif ni sukun. Maju sukun. Kalau sukun tak ada. Tanda jar, alamat jar cuma 3 je. Alamat jar cuma 3 saja. Alamat jar. Apa dia? Kasrah, ya dan fathah. Kasrah, ya dan fathah. 3 je alamat jar. Fathah itu untuk isim ghair munsharif. Fathah itu untuk isim ghair munsharif. Sedangkan ad-dunya ni dia bukan isim ghair munsharif. Dia ada alif lam. Isim ghair munsharif tak ada alif lam. Ini ada alif lam. Maknanya dia bukan dengan fathah. Sebab dengan fathah tu untuk isim ghair munsharif. Lepas tu apa lagi? Tadi jawabannya. Dengan sukun. Sukun tak ada. Tanda jar hanya kasrah, ya dan fathah. Tak ada sukun ya. Isim pun tak ada yang sukun. Maknanya bukan juga ya. Apa lagi? Bil alif. Alif, tanda jar hanya 3. Kasrah, ya dan fathah. Tak ada alif. Alif tu tanda rafa'. Okey. Okey. Ataupun tanda nasab pada asmaul khamsah. Apa lagi? Fi mahalli. Ini bukan juga mabni. Kalau fi mahalli tu untuk mabni. Terbaik. Puan Zainab, terbaik. Puan Zainab. Ini jawapan yang saya tunggu-tunggu. Dia ni majrur. Dia ini majrur dengan kasrahnya aja. Kasrah. Mana kasrah dia, Ustaz? Kasrah dia tidak nampak. Kenapa, Ustaz? Sebabkan ini isim maksur, tuan-tuan. Ini isim maksur ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan semua, isim maksur, ujung dia alif. Sama ada bengkok ke tegak alif dia. Selalunya kita jumpa kan alif bengkok. Contoh dia lah. Yang selalu kita jumpa tu kan alif bengkok tu macam ni tuan-tuan ya. Alif bengkok tu macam al-fatah. Macam ni kan. Al-mustashfa. Betul ya. Al-mustashfa. Tapi tak semua isim maksur ujung dia alif bengkok, tuan-tuan. Kadang-kadang alif dia alif tegak juga. Macam ad-dunya ni. Macam ad-dunya ni, tuan-tuan. Jadi ini isim maksur juga, tuan-tuan. Sebab itulah dia majrur bil kasrah al-muqaddarah. Dengan alif tak mungkin. Alif tu tanda rafa' ataupun tanda nasab. Lepas tu dengan fathah tak ada juga fathah. Tanda jar tak ada fathah pun. Jadi tuan-tuan kena hati-hati ya. Isim maksur majrur dia dengan kasrah muqaddarah. Jelas ke tak jelas, tuan-tuan? Tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas, tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Jelas ke tidak jelas? Jadi makna ayat ni adalah ketamakanmu ke atas dunia itu adalah, ataupun ketamakanmu ke atas dunia itu, jelas ya? Okey, kena tengok ulangan Ustaz. Okey, tak apa. Susah nak Adam? Tak, bukan susah. InsyaAllah senang. InsyaAllah senang. InsyaAllah senang. Okey. Okey, tuan-tuan ya. Ketamakanmu ke atas dunia itu, yuhinuka. Ini ya, ini ayat selanjutnya. Yuhinuka. Yuhinu. Okey, saya letak dekat bawah. Yuhinu. Yuhinu ni apa ni, tuan-tuan? Yuhinu tu apa, tuan-tuan? Dia isim ke fi'il tu? Okey, Tuan Azizi. Beza fi mahal dengan muqaddarah. Nanti perlukan masa juga tu, masa khusus untuk itu tu. Kalau sekarang rasanya tak sempat lah. Okey, boleh ingatkan, nanti saya cuba cari masa ya. Sebabkan itu perlukan masa juga. Sekarang yuhinu, tuan-tuan. Kita habiskan ni dulu ya. Yuhinu. Yuhinu tu apa, tuan-tuan? Fi'il ke isim? Fi'il, betul, terbaik. Puan Siti Mazmin, terbaik. Fi'il mudhari' marfu', lengkap semua sekali ya. Fi'il, betul, terbaik. Terbaik, tuan-tuan ya. Jadi ini adalah fi'il mudhari'.
Fi'il mudhari' ada yang kacau dia, ada yang ganggu dia? Tak ada ya. Maknanya i'rab dia marfu' mansub ke majzum. Marfu'. Apa tanda rafa' dia tuan-tuan? Marfu' bi apa? Marfu' dengan apa? Apa tanda rafa' dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Marfu' dengan apa tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Okey, sila tuan-tuan semua. Marfu' dengan apa tuan-tuan? Okey, terbaik. Marfu' bid-dhammah, terbaik. Masya-Allah. Betul, marfu' bid-dhammah. Jadi yuhinu ni fi'il mudhari' marfu' bid-dhammah. Terbaik tuan-tuan, terbaik. Sekarang tuan-tuan saya nak ulang sedikit. Saya nak ulang sedikit kaedah ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu tuan-tuan ya. Tuan-tuan terbaik, boleh dapat, boleh ingat. Sekarang tuan-tuan, saya nak cuba ulang sedikit. Ini ni kan fi'il mudhari' tuan-tuan. Dalam ilmu nahwu, fi'il mudhari' itu terbagi kepada 3 jenis. Ada sahihul akhir, ada mu'tal akhir, ada al-af'alul khamsah. Ada sahihul akhir, ada mu'tal akhir, ada al-af'alul khamsah. Yuhinu ni tuan-tuan, ini sahihul akhir, mu'tal akhir atau al-af'alul khamsah. Sila jawab dalam ruang komen. Yuhinu ni. Dalam ilmu nahwu dia kena bagi jenis tuan-tuan ya. Dalam ilmu nahwu ada sahihul akhir, ada fi'il mudhari' yang dia tu sahihul akhir, ada fi'il mudhari' mu'tal akhir, ada fi'il mudhari' af'alul khamsah. Yang di sini ni tuan-tuan termasuk yang mana dari 3 jenis ni? Okey, Puan Zainab terbaik. Insya-Allah. Terbaik. Ada lagi nak jawab? Ini sahihul akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Tuan Azizi mu'tal akhir. Okey, boleh. Okey, ada lagi nak jawab? Sahihul akhir, mu'tal akhir. Puan Nurmah, sahihul akhir, terbaik. Ada lagi nak jawab? Sahihul akhir, Puan Siti Mazmin, terbaik. Ada lagi? Ini ni tuan-tuan, dalam ilmu nahwu, kalau tuan-tuan masih ingat, ada perbincangan dekat sana tu jenis fi'il. Ada yang sahihul akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Kalau dekat sini ni, dalam ilmu nahwu tuan-tuan, dalam ilmu nahwu hanya tengok ujung saja. Sebab tu nama dia akhir-akhir. Hanya tengok ujung dia saja. Kalau ujung dia huruf sahih, macam nun, alif, macam nun, ta, jim, semualah huruf sahih selain huruf illah. Kalau ujung dia bukan huruf illah, maka dia sahihul akhir. Sahihul akhir. Tengok ujung dia saja. Dekat sini yuhinu ni apa ujungnya? Nun. Nun adakah dia huruf illah? Bukan. Bukan huruf illah. Maknanya dia sahihul akhir. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tulis dekat sana, contoh ya, yajri. 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 Ini ni tuan-tuan, yajri. Yajri ya, sorry. Yajri ni sahihul akhir ke mu'tal akhir tuan-tuan? Yajri. Sahihul akhir ke mu'tal akhir tuan-tuan? Yajri. Yajri ni maknanya berlari atau mengalir. Itu fi'il mudhari' sahihul akhir, mu'tal akhir ke af'alul khamsah? Yajri. Sahihul akhir ke mu'tal akhir ke af'alul khamsah? Kalau yuhinu tadi sahihul akhir sebab ujung dia bukan huruf illah, maka dia sahihul akhir. Kalau yajri tuan-tuan, sahihul akhir ke mu'tal akhir ke af'alul khamsah? Terbaik. Puan Zainab terbaik. Puan Siti Mazmin, Puan Nurmah terbaik. Terbaik. Itu baru dia mu'tal akhir. Ujung dia huruf illah. Ujung dia huruf illah. Terbaik. Jadi tuan-tuan semua, kalau fi'il mudhari' dalam ilmu nahwu ada 3 jenis dia. Ada yang sahihul akhir, ada yang mu'tal akhir dan ada af'alul khamsah. Af'alul khamsah macam mana Ustaz? Itu yang yadhhabuna, yadhhabani, tazhabina, itu fi'il mudhari' yang af'alul khamsah. Faham ke tidak faham tuan-tuan? Jelas ke tidak jelas? Tulis dalam ruang komen. Faham ke tidak faham? Tulis dalam ruang komen. Okey. Boleh tuan-tuan ya? Faham ke tidak faham? Faham ya insya-Allah? Okey. Okey, kalau faham kita teruskan. Okey, sekarang tuan-tuan, yuhinu. Yuhinu ni maknanya menghinakan. Menghinakan atau membuat hina. Menghinakan ya, betul ya? Menghinakan. Jadi
Ketamakanmu ke atas dunia itu menghinakan. Menghinakan di sini hanya fi'il mudhari'. Fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il dia tuan-tuan? Sila tuan-tuan. Mana fa'il dia? Mana fa'il dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Menghinakan. Siapa yang menghinakan? Mana fa'il dia? Sila tuan-tuan. Sila tulis dalam ruang komen. Mana yang menghinakan? Mana fa'il dia? Mana fa'il dia? Terbaik. Puan Siti Mazmin terbaik. Ada lagi nak jawab? Mana fa'il dia tuan-tuan? Mana fa'il dia? Mana fa'il dia? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Puan Zainab terbaik. Ada lagi nak jawab? Puan Aminah terbaik. Tuan Azizi terbaik. Ada lagi nak jawab? Mana fa'il dia tuan-tuan semua? Mana fa'il dia? Okey. Fa'il dia adalah betul, terbaik. Mustatir huwa. Huwa ni apa Ustaz? Dia merujuk, ya'udu, merujuk kepada siapa? Ya'udu ila hirsuka. Hirs. Merujuk kepada hirsuka. Ketamakanmu tadi tu. Dia merujuk kepada ketamaan tadi tu. Merujuk ya. Jadi dia dekat sini ni merujuk kepada ketamakanmu. Jadi ketamakanmu ke atas dunia itu dia huwa dekat sini, dia ketamaan tadi itu dia menghinakan akan engkau, akan kamu. Maka kamu tu jadi apa tuan-tuan? Maka kamu tu jadi apa? Maka kau tu jadi apa? Ketamakan engkau ke atas dunia itu dia, ketamaan tadi itu dia menghinakan akan engkau. Engkau dekat sini jadi apa tuan-tuan? Terbaik Puan Siti Mazmin, terbaik. Ada lagi nak jawab? Ka tu jadi apa tuan-tuan? Ka tu jadi apa tuan-tuan? Okey, Tuan Azizi terbaik. Betul. Ada lagi nak jawab? Terbaik. Ada lagi nak jawab? Okey, Tuan Azizi betul. Puan Siti Maryam betul. Ada lagi? Puan Zainab betul. Puan Nurmah betul, terbaik. Ada lagi? Betul. Ini adalah maf'ulun bih. Betul. Terbaik tuan-tuan. Alhamdulillah kita dah selesaikan i'rab untuk ilmu nahwu dia. I'rab ya. Ini nama dia i'rab ya. Alhamdulillah kita dah selesaikan i'rab dia punya. Jadi hirsuka ala dunya yuhinuka. Ketamakanmu ke atas dunia itu menghinakanmu. Cuma tuan-tuan, belum selesai lagi ni. Tadi tuan-tuan dah jumpa mubtada. Tapi tuan-tuan belum lagi mention, belum lagi sebut mana khabar dia. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan. Khabar dia mana tuan-tuan? Adakah khabar dia alat dunia yuhinuka ataupun khabar dia yuhinuka saja ataupun khabar dia ad-dunya? Yang mana satu khabar dia tuan-tuan? Sila tuan-tuan. Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan. Puan Nurma, setiap fi'il bersambung dengan domir automatik dan maf'ulun bih? Bukan juga ya, tak semua ya. Tak semua jadi maf'ulun bih, tak semua. Ada juga jadi fa'il. Tuan-tuan kalau yang Puan Nurmah ni, kalau ragu-ragu mana yang domir jadi maf'ulun bih, mana domir jadi fa'il, itu nanti boleh belajar tu dengan Ustaz Angga tu pada muka surat tu. Muka surat muka surat 90 buku nahwu. Muka surat 90 buku nahwu. Muka surat 90 buku nahwu. Tu ada belajar tu insya-Allah. Okey. Sekarang tuan-tuan, saya nak tanya kepada tuan-tuan balik kepada soalan tadi tu. Hirsu itu mubtada. Mana khabar dia tuan-tuan? Kita tak sebut lagi mana khabar tadi. Mana khabar dia tuan-tuan? Okey, Puan Zainab terbaik. Ada lagi nak jawab? Betul Puan Nurmah. Ada Ustaz Angga, mesti ada. Mesti ada insya-Allah ada tu. Okey. Tak semua ya, tak semua domir yang selepas kata kerja tu dia jadi maf'ul bih, tak semua. Ada juga yang jadi fa'il ya. Okey, masya-Allah Tuan Azizi terbaik. Puan Siti Mazmin alat dunia. Okey. Jadi tuan-tuan macam ni cara dia. Kalau tuan-tuan cakap khabar dia alat dunia, kalau khabar dia alat dunia, anggaplah kita tuan-tuan nak cakap khabar dia alat dunia,
Maka makna ayat tu apa? Ketamakanmu itu ke atas dunia menghinakan kamu. Ke atas dunia menghinakan kamu. Tak sesuai dia tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan jadikan khabar dia adalah yuhinuka, baru sesuai. Ketamakan kamu ke atas dunia itu, dia menghinakan kamu. Baru sesuai khabar dia adalah yuhinuka tuan-tuan ya. Yuhinuka. Macam tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, antara mubtada dengan khabar ada kod dia. Ada kod dia apa dia? Itu ataupun adalah. Boleh antara dua tu lah. Itu ataupun adalah. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi khabar dia adalah dalam bentuk jumlah fi'liyah. Yuhinu tu kan fi'il. Fa'il dia huwa. Itu nama dia jumlah fi'liyah. Maknanya khabar dia dalam bentuk jumlah fi'liyah. Macam tu tuan-tuan semua. Okey, alhamdulillah kita dah selesaikan nahu dia punya tuan-tuan ya. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan, faham ke tidak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Macam mana tuan-tuan? Faham ke tidak faham tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Okey. Sila tuan-tuan semua faham ke tidak faham? Okey, faham ya? Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah kalau faham. Faham, alhamdulillah. Nanti Tuan Azizi masalah fi mahalli dengan masalah muqaddarah mungkin boleh ingatkan saya hari Senin kalau saya terlupa lah. Mungkin saya terlupa juga tu jawab lama sebab hari Senin lama lagi, Jumaat, Sabtu, Ahad, tu hari Senin. Mungkin terlupa, boleh ingatkan nanti. Kalau ada masa saya cuba jelaskan insya-Allah. Okey tuan-tuan ya. Alhamdulillah faham ya. Okey, terima kasih banyak tuan-tuan semua atas kehadirannya. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin minggu hadapan. Jazakumullah khairan. Semoga tuan-tuan semua sihat dan tetap bersemangat untuk belajar bahasa Arab. Minta maaf atas segala kekurangan saya. Hanya nakhtatim darsan al-yawm bi du'ai kafatil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam aqul lakum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.